Doa yang sangat ringkas namun menghimpun semua kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Ya kan, rupanya doa ni Nabi yang baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ni Anas bin Malik dengar Nabi rajin baca doa ni. Kalau kita pun tuan, kalau kita ikut Nabi, perbanyakkan doa ni tuan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah di dunia semua kebaikan yang diharapkan oleh seorang hamba. Jadi apa tuan-tuan, kita nak doa apa? Kebaikan dunia. Nak apa? Kalau buat bendang elok, harum manis jadi, ada kedai untung, ada apa lagi macam-macam lah, buat perniagaan, bagi laku kan, kerja apa semua, masing-masing ada hajat, keinginan dunia, nak semua berjaya tuan, kebahagiaan dunia kan, itu yang pertama. Baik itu kesehatan, rumah, kendaraan, keluarga, kebaikan dan keberkahan umur, semua kebaikan yang ada di dunia yang diinginkan oleh hamba. Jadi cerita dia, apa saja yang kita ingin kat dunia ni Allah perkenankan. Anak ke, keluarga ke, sihat ke, sebagainya, semua niat kita, hajat kita minta dah. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia ni kita hasanah baik untuk kita. Jadi itu yang kita minta. Tercakup dalam doa yang mulia ini. Kemudian semua kebaikan di akhirat, baik itu kemudahan dalam hisab, lindungan Allah di bawah naungan arasy-Nya, ketika semua manusia tenggelam dalam keringatnya, berada di bawah terik panas matahari pada mahsyar kelak. Jadi kita kedua pula minta bahagia akhirat. Macam mana? Dalam alam barzakh kita selamat, di alam pada mahsyar nanti bangkit sebagainya, keringat kita peluh ni. Nabi beritahu ada yang paras bau, paras hidung, sebagainya tenggelam pun ada. Tu keadaan kita masing-masing beza tuan. Jadi tuan, selamat akhirat kan. Lalu sirat tu sirat titian, sirat mustaqim kan, panas terik sebagainya. Mudah Allah bagi. Kita nak dunia bahagia, akhirat bahagia. Dunia untung, akhirat pun untung tuan. Kita nak dua-dua tuan. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hisab, kemudahan ketika menyeberangi sirat, dan hasanah yang terbesar adalah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua tu bila dunia selamat, akhirat selamat, apa lagi tuan? Syurga tempat kita. Tu kita minta tuan. Dunia selamat, dunia untung, dunia kaya, dunia hebat. Dan jangan lupa pula akhirat lagi hebat, lagi selamat, lagi bahagia. Itu kita nak. Dunia kita hebat, akhirat kita hebat. Dunia kita bahagia, akhirat kita sejahtera dan sebagainya. Kita nak dua-dua tuan. Dan Nabi Habib pula ni yang ketiga tuan. Karena siapa yang tercegah dari atau terhalangi dari pintu surga Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia terhalangi dari semua kebaikan yang ada di akhirat kelak. Tapi kalau dunia ni untung, bahagia, alhamdulillah, bahagia dunia. Tapi akhirat tak tentu lagi. Kalau kita bahagia akhirat, alhamdulillah tuan. Sebab apa? Duduk di sana selama-lamanya. Kita duduk kat dunia ni 3 tahun, 5 tahun, 20 tahun, 80 tahun. Beli tanah, beli buat bendang, beli buat kedai, rumah sewa sebagainya, buat berniaga sebagainya. Contoh. Sebab apa? Nak hidup di dunia ni. Tu 70 tahun tuan. Umur rumah aku 60-70. Tapi kita duk rasa lah ni, kerja duk ni macam duk 100 tahun, 200 tahun. Dah tuan. Tu bekal dunia kita pula kerja. Ni kita nak duduk akhirat ni selama-lamanya padan tuan. Semayang kita macam mana, puasa kita macam mana. Kalau kita pergi berkelah pun sekejap lagi, nak pergi mana? Bukit Jernih. Bawa nasi apa semua, gulai temenung lah, sayur rebung macam-macam lah. Makan berapa orang? 5 orang. Cukup makan tu. Kalau main pula malam, tak cukup dah ustaz. Bawa untuk makan tengah hari je. Tu bekalan dunia. Ni nak pergi akhirat ni, duduk selama sana selama-lamanya. Macam mana bekal kita? Semayang pun melelong, semayang pun hujung-hujung waktu, sat mayang, sat dok, lagi kacau. Ibadah kita pula kan, kemudian maksiat lagi macam mana, taubat kita macam mana, kita kena baca tuan. Sebab apa? Kita nak selamat dunia, selamat akhirat. Bila selamat akhirat, syurga tempat dia tuan, insya-Allah. Dalam kelanjutan doa ini, waqina adzabannar, kata para ulama, mengandung makna agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar sedikit pun kulit kita atau jasad kita tidak tersentuh oleh api neraka. Sebab tu kita kata waqina azabannar, selamat daripada api neraka. Sebab selamat api neraka ni penting. Berapa ramai tuan orang Islam kita yang mana masuk ke neraka dulu, diuji, di azab dulu, last sekali masuk syurga. Ada tuan. Tapi kita tak mahu lah, kita mahu apa? Kita terus ke syurga, fast track. Kalau kita naik highway kena bayar duit dulu.
ada orang pakai kad, beratok juga tapi cepat sikit. Yang ketiga pula, dia pakai kad, dia buat alat tu smart tag. Kalau tak pakai kad dah, RFID, stiker. Lalu je, jalan, cepat tuan. Tu nikmat dunia kita nak, cepat. Akhirat pun kita nak orang yang mana? Masuk syurga terus, tanpa diazab. Sebab apa? Azab ni ada dua benda tuan. Yang mana, siapa yang diazab ni? Siapa yang ingkar pada Allah. Kan di dunia ni asi, maksiat sebanyak. Tapi orang yang mana buat dosa besar sebagainya, Allah ada clause kedua, Allah boleh ambil kalau Allah nak selamatkan, Allah boleh ambil mereka ni masuk ke dalam syurga. Allah ambil mereka, diletak di sungai syurga tu yang mana rentung habis semua ni. Jadi elok permata tuan. Tapi tak mahu macam tu. Syurga juga tapi masuk neraka dulu, kita tak mahu. Kita naklah ni masuk syurga terus tuan. Itu nak tuan. Tapi kalau yang mana pula syirik pada Allah, masuk neraka, tak ada dah jalan ke syurga. Sebab dosa syirik ni dosa yang sangat besar. Dekat dunia tak minta ampun, Allah tak ampun akhirat. Kalau jahat lagu mana dia kat dunia, bunuh ke apa ke sebagainya, kan, buah ke apa ke, ada lagi kuasa kedua tu, tak syirik pada Allah, Allah akan ampun. Tapi kalau ada syirik pada Allah, tika nak mereka jumpa Tok Bomo, percaya benda karun, khurafat, itu tak ada maaf. Sebelum mati kena minta ampun pada Allah. Itu tauhid dan beza kita dengan orang lain. Karena akan ada di antara orang-orang mukmin yang membawa dosa-dosa besar, timbangan amal keburukan yang lebih berat daripada timbangan amal kebajikannya. Akan ada di antara mereka yang lebih dulu dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka tersebut dengan syafaat Rasulullah SAW atau dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah. Namun waqina adzaban nar mengandung makna agar sedikit pun kita tidak dimasukkan ke dalam neraka. Sebab tu kita dengar tadi, untung dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia hasan, dunia selamat, dunia bahagia, dunia untung. Akhirat untung, akhirat bahagia, dan jauh api neraka. Nak apa lagi tuan-tuan? Dunia selamat, akhirat selamat, jauh api neraka, syurga tuan. Nampak tuan doa. So, doa ni tuan-tuan, orang panggil ibu segala doa. Sebab apa? Nabi dia akan rajin baca. Bahkan Anas bin Malik dia ajak sahabat-sahabat pun dia ulang-ulang doa ni tuan. So kalau tuan perasan doa ni orang baca bila? Majlis-majlis apa perasmian ke apa, contoh-contohnya diselit doa ni. Kita pun sama juga doa ni. Iaitu tuan. Cuma bila nak baca doa ni, awal ke tengah ke hujung, Nabi tak habaq pun baca macam mana. Boleh buh awal, boleh buh tengah, boleh buh hujung. Terpulang tuan. Sebab apa? Selit doa ni. Sebab apa? Doa inilah ibu segala doa. Kita ada doa-doa lain. Bagilah anakku lulus Parisa, bagilah apa sebagainya kita minta. Tapi yang umum, yang khusus. Tapi yang umumnya masuk doa ni balik. Sebab inilah rangkumi doa ini, selamat dunia, selamat akhirat dan jauh api neraka. Artinya kita langsung dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus doa yang mulia ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya meminta kebaikan di dunia bukanlah perkara yang tercela. Boleh bagi seseorang untuk meminta kebaikan di dunia, tapi jangan sampai dia melupakan kebaikan di akhirat kelak, karena itu adalah yang paling utama. Orang kita ni minta dunia, dunia sehat, dunia bahagia, dunia untung. Betul lah, alhamdulillah. Tapi jangan lupa pula minta akhirat itu. Sebab akhirat itu yang kekal abadi. Mungkin kita ni di dunia ni diuji. Uji itu pun nikmat dan sebenarnya Allah angkat derajat kita orang yang beriman, yang sabar ni tuan. Anas bin Malik ketika mendapatkan ilmu tentang doa ini adalah doa yang juga paling banyak beliau ucapkan. Manakala beliau mengetahui bahwasanya ini adalah doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah SAW, beliau pun mengamalkan hal yang sama. Beliau banyak sekali berdoa dengan doa ini. Bahkan ketika diminta berdoa oleh para sahabat yang lain, Anas bin Malik mengajarkan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Anas bin Malik, manakala kalian diberikan kebaikan, manakala doa kalian ini dengan kalimat yang ringkas ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh semua kebaikan akan kalian dapatkan dan semua keburukan akan terhindar dari kalian. Ya tuan, kita jangan lupa baca doa ni tuan. Ketika sujud, perbanyakkan doa. Sebelum beri salam, perbanyakkan doa. Selepas sembahyang wirid-wirid, nak tambah lagi silakan. Kemudian bangkit tahajud, doa lagi. Kan? Hujan lebat, duduk saja-saja lah ni pun doa. Kalau 100 kali doa,
takkan tak kena 5-6 doa. Seperti Imam Syafi'i kata, doa ni macam panah di waktu malam. Try panah. 100 panah pun mungkin takkan tak lekat 1 doa. 100 panah takkan tak kena 5. 1000 doa takkan tak kena 10. Bayangkan kita umur dulu ni, daripada umur kita balik dulu ni kan, kita semayang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kan, 80 tahun, 70 tahun ni, takkan tak ada 5-6 doa yang makbul. Jadi tuan berdoa lah. Jadi perlu doa. Duduk sahaja pun berdoa. Dan angkat tangan pun boleh berdoa. Tapi kalau angkat tangan itu lebih-lebih lagi Allah kabulkan. Sebab apa, ada dalil kata, aku malu dekat hamba aku. Angkat tangan, aku tak bagi apa yang diminta. Allah akan bagi tu kan. Cuma cepat lambat itu lain pula. Ada yang minta awal dapat awal, minta Allah dapat kemudian. Tak apa, minta Allah dunia tak dapat, akhirat Allah bagi. Itu lebih baik lagi tuan-tuan. Sebab pertolongan itu yang lebih utama lagi. Okey, tajuk kita hari ini tuan-tuan berkaitan dengan solat rawatib. Rawatib ni macam mana? Apa dia solat rawatib ni? Kita ulang kaji sikit tuan-tuan. Solat rawatib adalah solat sunat yang didirikan sebelum maupun sesudah solat fardu 5 waktu. Pasal kita qabliyah, ba'diyah. Qabla ni sebelum, ba'diyah ni ba'da, selepas. Solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah. Sebelum sembahyang waktu, selepas sembahyang waktu. Itu. Kemudian bagi solat rawatib sebelum solat fardu yang dikenali sebagai solat qabliyah. Dan solat sunat rawatib yang dikerjakan sesudah solat fardu disebut sebagai ba'diyah. Boleh nama apa pun, dan tak penting. Sebab Nabi kata pun, sebelum masuk masjid buat 2 rakaat. Solat apa? Solat sunat. Yang kita kata apa? Solat sunat tahiyatul masjid. Itu kita kata. Tapi Nabi apa? Masuk saja masjid, jangan duduk lagi. Buat 2 rakaat. Buat 2 rakaat. Jadi ulama yang bubuh kata qabliyah, ba'diyah, solat tahiyatul masjid. Itu yang dinamakan. Tak ada masalah bagi kita tahu faham. Okey, fungsi solat qabliyah. Apa fungsi solat sebelum sembahyang waktu yang betul ini? Adalah untuk menenangkan jiwa seseorang setelah melakukan aktiviti kehidupan seharian yang ada kalanya terlalu sibuk sehingga menyebabkan seseorang itu tidak mampu untuk khusyuk dalam sembahyang. Contoh, sembahyang lohong lagi, zuhur. Pukul apa? 1:08 minit, 1:05 minit, 1:10 minit. PPP orang azan, kan? Pergi sembahyang tu. Zuhur. Boleh. Tapi bila sembahyang zuhur lagi, Allahu Akbar. Baja tak ambil lagi. Padi tak pergi bayang lagi. Upah traktor. Ni bendang racun tak ni. Ni kedai tak pergi bayar hutang lagi. Ni anak telefon nak masuk duit. Dipanggil macam-macam. Kalau tuan-tuan mai awal tu awal, solat 2 rakaat dulu. Jadi kita boleh rasa bersedia. Kalau bahasa kampung dia, panggil enjin lah. Kan? Panggil enjin tu, solat 2 sunat tu dulu. Sekali lagi yang fardu tu, kita fokus khusyuk dia. Ini ulama bincang. Okey, kata lagi, oleh itu solat qabliyah ni berfungsi untuk mententeramkan jiwa, kan, serta memastikan kita berada dalam keadaan cukup bersedia nak sembahyang fardu 5 waktu apa yang saat lagi ni. Itu ulama-ulama bincang. Kita pergi pula tuan. Solat ba'diyah pula selepas sembahyang fardu buat pula 2 rakaat. Apa tugas fungsi dia? Pula bertindak bagi menyempurnakan apa yang kekurangan yang mungkin wujud ketika laksana solat fardu tadi. Allahu Akbar. Ketika sembahyang zuhur tadi, ini kenuri, lupa dah baru teringat. Contoh, dia pi merata-rata dah. Jadi kita nak tampung balik tadi solat sunat tambahan tadi. Nak cover balik, nak tampung balik solat wajib yang kita lompang-lompang tak sempurna tadi. Itu fungsi dia. Sebab Allah kata pula, kalau wajib tak ada, pergi cari yang sunat untuk bantu masuk ke dalam syurga. Itu fungsi amal solat sunat kita tu. Ibadah solat sunat apa? Benda ibadah sunat ni dia bantu yang tampung yang wajib. Penting kan? Sebab apa? Dia akan cover kita balik. Okey, contoh solat rawatib. Solat sunat rawatib terbahagi kepada muakkad iaitu diperkuatkan dan ghairu muakkad iaitu tidak diperkuatkan. Dan Ibnu Ammar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan solat sunat 10 rakaat iaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selesai isyak iaitu juga di rumah, dan 2 rakaat sebelum solat subuh. Okey, hadis yang pertama ni Nabi pesan jangan tinggal 10 solat rawatib, 10 solat sunat ni. Bila tuan-tuan? Zuhur kita buat 2 sebelum zuhur. Yang kedua pula lepas habis zuhur jangan balik lagi, buat 2 selepas zuhur. Ketiga pula solat 2 rakaat selepas maghrib.
Keempat pula 2 rakaat selepas isyak juga di rumah, dan 2 rakaat sebelum subuh. Okey, jadi cerita dia Zuhur ni mai awal buat 2 rakaat. Habis Zuhur dah 4 rakaat Zuhur tu buat lagi pula 2 rakaat. Asar tak ada, sebelum selepas. Dia tak termasuk dalam kategori ni. Boleh nak buat, kita akan bincang nanti. Kemudian solat maghrib sebelum dia tak masuk, selepas ada. Tapi bagi yang nak buat juga boleh. Sebab apa? Dia ada dalil pula, bila azan saja buat 2 rakaat antara azan iqamah, boleh buat. Setiap kali azan dia ada bangkit buat 2 rakaat antara azan iqamah, boleh. Tapi yang dituntut ni, yang dalil yang pertama. Dan 2 rakaat selepas isyak dia juga di rumah. Nabi ni suka buat solat sunat di rumah. Kalau tuan mampu, balik sekali lagi lepas isyak, lepas maghrib buat di rumah. Tapi kalau kita ni lepas isyak tak mayang 2 rakaat, pergi kedai kopi pakai baru ke dah. Selepas dah 2 rakaat, kita buat siap-siap. Itu fungsi dah. Lepas isyak kan, buat di rumah, buat di masjid. Kalau tuan-tuan kuat mampu buat di rumah, lebih baik lagi. Tapi cerita dia lepas isyak tak buat siap-siap, jumpa menantu, jumpa cucu, dukung main ni, bayar ni sebagainya, lena tu itu cerita dia. Kita tak ada masalah, tuan-tuan tahu nak guna. Kalau tanya kebaikan mana lebih afdal, solat sunat di rumah. Sebab Nabi pula kebetulan masjid Nabi, langkah saja masuk rumah isteri dia, mudah. Itu dia punya kelebihan dia. Jadi boleh buat tuan-tuan punya kekuatan tuan-tuan. Cuma maghrib subuh pula buat 2 rakaat sebelum subuh. Campur semua ni 6, 8, 2, 10. Itu yang pertama, dalil yang pertama. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dan daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan solat sunat sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam, kelak akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di syurga. Okey, tadi 10 rakaat Nabi ajar kita. Tapi dalil kedua, kalau kita buat jadi 12 rakaat, apa jadi? Allah bina satu rumah di syurga. Tuan, special lagi. Kalau tuan tengok taman kita sebelah ni, tuan pergi tanya dah. Haji tanya lah, berapa harga macam tu? Tak ada 100, tak ada kan? Kalau rumah lagu ni, kalau kembang sebelah ni, 150, 200 ada. Ke 250? Dengan harga lah tahun 2020 ni. Tu 200. Apa? Katalah 200,000. Tu dia, tu sebuah rumah. Sehari tuan buat benda ni 12 rakaat, dapat satu rumah di syurga. 2 hari buat, dapat 2 rumah. Kalau tuan bayangkan, tuan buat hari buat, ya Allah, main mana ni? Rumah banyak kat syurga ni. Lupakan kau kat dunia dulu ni, engkau tak tinggal solat 12 rakaat sebelum selepas hari. Nampak tuan? Kita tahu, kita tak beza apa, tak bayangkan pun. Tak apalah sunat, tak ada apa pun. Masalah ni rasa macam masuk syurga tu seronok dah. Betul seronok tuan. Bila kita masuk pula nanti, awak syurga kawan kita ni ada pokok banyak, ada rumah banyak. Sebab apa? Amal soleh tu. Dan syurga yang sama juga, awak kawan kita duduk atas tinggi ni, kita duduk bawah. Jadi kata tuan, orang di syurga ni boleh nampak atas dan bawah tuan. Sebab dia ada ni, tu panggil apa? Syurga, ya, dia maksud dengan pahala, tapi dia darjat tu. Itu beza untuk darjat. Diuji sabar, angkat darjat. Beza tuan. Satu darjat ni kita mungkin tak nampak lah ni. Akhirat kita perlukan darjat tu sebenarnya tuan. Ke-12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum solat zuhur. Nampak tuan? Tadi kita buat 2 sebelum zuhur. Dari ni kata apa? 4 rakaat sebelum zuhur. Tu beza dia. Rakaat setelah solat zuhur, 2 rakaat setelah solat maghrib, 2 rakaat setelah solat isya, dan 2 rakaat sebelum solat subuh. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi radhiyallahu anhu. Kalau buat yang tadi ni, tambah zuhur tu berapa? 4 rakaat. Jadi apa? Allah bina satu rumah di syurga. Sekali lagi nak pergi semayang zuhur, pergi awal tuan. Dengan PP tu orang dah azan habis dah, orang nak mayang zuhur dah, kita pergi awal. Kalau masuk zuhur 1.10, pukul 12.50 tu dah siap-siap dah. Pukul 1 tu sampai dah baca dah. Buat solat 2 rakaat, tahiyatul masjid, orang azan saja bangkit buat 2 rakaat. Habis bagi salam, bangkit pula buat 2 lagi. Baru dapat 4 tadi. So kalau tengok balik di Siam, di tempat-tempat lain, zuhur tu dia panjang sikit. Kalau azan 1.10, dia dah 1.10. Dia pergi nak qamat tu 1.30, 1.40 tu. Setengah jam kadang-kadang. 15 minit, 20 minit. Sebab apa? Ni dalil ni tuan. Kan? Kita ada 5 minit azan, qamat tu. Tuan. Boleh tak ada masalah, tapi
kita terlepas yang mana? Yang sunnah ajak kita ni. Mungkin solat apa tu maghrib isya tak apalah 10 minit, azan iqamat 10 minit padalah ni. Cuma kalau zuhur dengan subuh tu, subuh boleh panjang sikit, 15 minit ke 20 ke 20 ke lama, 15 minit okeylah. Zuhur pun sama, tu buat biasa 10 antara azan iqamah tu buat jadi 15 minit, bagi peluang untuk orang buat solat 4 rakaat ni. Itu yang kedua, dari yang kedua. Daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkannya dari neraka. Dari yang ketiga ni lagi best kan, lagi hebat. Sebab apa? Siapa yang buat 4 rakaat sebelum zuhur, lepas tu sembahyang zuhur pula yang wajib, tak balik lagi, dia buat 4 rakaat selepas zuhur. Apa jadi? Allah haram api neraka. Tu dia kan. Kita tak nampak. Besar kan. 4 sebelum zuhur, sembahyang zuhur 4 pula, 4 selepas zuhur. Dapat Allah haram api neraka. Haram api neraka apa dia? Syurga kan. Cuma tak jadilah duk pergi mayang zuhur pulun 4-4 ni. Tapi bab maksiat, bab lain, dia kira balun. Tu tak betul lah. Dia mesti jaga semualah. Jadi ini advantage tu, siapa? Kelebihan orang yang jaga 4 sebelum zuhur, 4 selepas zuhur. Nampak dalil sahih ada, kita buat, kita beribadah. Riwayat Imam Tirmizi radhiyallahu anhu berkaitan salat rawatib yang termasuk dalam sunat ghair muakkad adalah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Maka mengerjakannya termasuklah amalan-amalan sunat yang terpuji. Ni yang tadi kita tekan. Yang ni selepas zuhur tadi, asar apa? 4 sebelum asar ada orang buat, yang boleh buat. 2 rakaat sebelum maghrib boleh buat, 2 rakaat sebelum maghrib boleh buat. Tak ada masalah. Cuma package yang tadi ni dia mesti tadi 10 tadi, yang 12 tadi. Macam mana Allah bina satu rumah di syurga, 4 sebelum 4 selepas asar Allah haram api neraka. Kita tekankan benda itu tuan. Okey, kita pergi tuan. Saya ulang lagi balik. Solat sunat rawatib 10 rakaat. Kita ulang balik. Apa dalil dia? Melalui riwayat Ibn Umar radhiyallahu pula menunjukkan jumlah rakaat dan solat dalam solat rawatib adalah 10. Yang awal tadi. Aku telah menghafal menjaga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 10 rakaat, iaitu solat sunat, iaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis Bukhari dalam sahihnya. Ini hadis yang pertama tadi. Kita buat yang ni utama kan. Yang kedua pula rawatib 12 rakaat. Daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha menjelaskan terdapat 12 rakaat rawatib yang Nabi sebut. Nabi bersabda, tidak seorang hamba muslim mengerjakan solat kerana Allah Ta'ala dalam satu hari 12 rakaat sebagai tatawuk. Tatawuk ni solat tambahan, solat sunat, solat ekstra, solat bukan solat wajib, dia tambahan bagi kita. Dan bukan fardu, melainkan Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di syurga. Dalil tadi Muslim sahih. Kita buat sehari jaga 12 rakaat ni dapat satu rumah di syurga. 200,000 kalau dunia dah. 2 hari pula 400,000. Tu duit dunia kan. Akhirat duit tak main kan. Kita perlukan pahala kita, perlukan syafaat Allah kan, perlukan apa tu ibadah kita untuk bantu kita akhirat tuan. Jadi kita kena puluh tuan lah ni. Jadi kalau boleh tuan, kita jaga 12 rakaat ni. Dalam riwayat lain pula, apakah itu solat berjumlah 12 rakaat? Tadi dalil yang pertama, kedua tadi dia tak habaq 12 rakaat ni solat apa? Dalil yang kedua dia perindang lagi, yang ketiga ni, iaitu Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengerjakan solat sunat sebanyak 12 rakaat dalam sehari sebanyak semalam, kelak akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di syurga. Apa dia beritahu pula? Kedua belas rakaat itu adalah 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum subuh. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Apa tu faham no? Jadi cerita dia 10 yang mana? 12 yang mana? Yang 4 sebelum 4 selepas tadi yang mana pula? Okey, itu yang ketiga. Okey, tapi tuan, saya sentuh pula lah ni, kita pergi subuh dulu. Macam mana solat rawatib subuh ni? Pertama sekali, solat qabliyah subuh
ini merupakan salah satu solat sunat yang amat Nabi titik beratkan. Sebab apa? Dari riwayat baginda, Nabi tak pernah tinggal solat sunat subuh. Kalau solat sunat lain, kalau tuan perasan, Nabi musafir, Nabi tinggal solat sunat lain. Tapi subuh ni, walaupun Nabi berjalan musafir, Nabi tak tinggal. Tambah lagi Nabi tak pergi mana. Nabi akan jaga solat sunat sebelum subuh ni. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi SAW solat Isya 4 rakaat lah. Kemudian solat 8 rakaat dan 2 rakaat dengan duduk serta 2 rakaat di antara 2 seruan azan, antara azan iqamah. Jadi kalau 4 tu mungkin di sini Nabi sebutkan bangkit malam, buat tahajud tu 8 rakaat sebagainya kan tu. Kemudian Nabi kata pula baginda SAW tidak pernah meninggalkan kedua rakaat tersebut, yakni solat qabliyah subuh. Sebelum subuh Nabi tak pernah tinggal tuan. Kalau bila betul-betul kita pula duduk tu. Kalau boleh pergi awal masjid sebelum subuh, kita buat 2 rakaat ni. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua pula, di kekuatan dia. Apa Nabi cerita? Diriwayatkan daripada Rasulullah SAW bersabda di sini, iaitu Nabi ketika musafir, Nabi berjalan daripada Abu Maryam, dia berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Nabi musafir, sahabat berikut dengan Nabi. Lalu kami melakukan perjalanan pada malam hari. Nabi suka jalan malam. Kalau orang tanya balik, siang dan malam Nabi suka bila? Nabi ambil malam tuan. Dalil dia sebut sebab apa? Bila malam ni bumi ni dilipat pendekkan. Bukan kata perlis pergi Kuala Lumpur 500 kilo. Kalau jalan malam 200 kilo je. Dah sama lah 500 tu. Tapi rasa sad lah. Sampai dah. Lah, di mana ni? Sungai Perak dah. Baru terlena sad ni. Bah ni bawa laju apa? Dah bawa yang sama je. Kita rasa cepat. So kalau siang ni, jauh lagi bukit tu. Bendang tu tak sampai pokok tu. Kita nampak macam jauh. Dan kan laju yang sama je. Bila malam ni kita sampai. Nabi abad dah di soal. Cuma ni ketika diambang waktu subuh, nak mai waktu subuh ni, Rasulullah SAW berhenti lalu tidur. Mungkin dia letih hari tu, dia berhenti tidur. Sahabat-sahabat lain pun ikut serta tidur dengan Nabi. Cerita kalau kita ni subuh ke 5, 5, 9, ke 6 tu, mungkin dah dekat subuh tu, dalam cerita ni Nabi berhenti. Kemudian Nabi tidur. Sahabat-sahabat lain pun tidur juga. Dan kami tidak bangun. Semua terlena ni. Kecuali ketika matahari terbit menyinari kami. Kalau matahari terbit tu kita tahu. Tapi kalau sinar matahari ni, kalau sinar ni terang betul lah. Kalau subuh pukul 6, kalau matahari naik tu 7-6 minit, 7-5 minit. Mungkin lagi 7.30 ke 7.45 kalau betul lah. Dah tinggi dah matahari tu, terik. Okey, dia pun tak sembahyang kan. Kemudian Rasulullah SAW pun menyuruh muazzin. Bila bangkit tu tak sembahyang subuh lagi, dia suruh azan. Kena gerak apa? Kena azan kan. Kalau main ramai-ramai, lantik seorang azan. Maka dia pun mengumandangkan, sahabat pun azan. Selanjutnya baginda mengerjakan solat 2 rakaat sebelum subuh. Kalau kita ni bangkit lewat, Allah subuh gajah lah ni. Selapak pergi wudu, pergi sembahyang terus subuh. Tu kita buat. Rupanya sunnahnya tuan-tuan, pergi ambil wudu, walaupun subuh gajah, buat 2 rakaat dulu. Sunat ni. Baru sembahyang subuh yang betul. Sebab apa? Nabi dah lewat dah ni. Tapi Nabi suruh azan tadi, dah habis azan, dia buat 2 rakaat sebelum azan. Kemudian dah habis itu, maka dia pun melakukan iqamah, baru iqamat, qamat. Setelah itu barulah Nabi mengerjakan solat subuh betul berjemaah. Kemudian baginda memberitahu kami mengenai apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dah habis abang semayang tu, Nabi bagi kuliah kepada mereka kan. Tu cerita dia. Jawapan dia apa dia? Kalau kita ni ikutlah lepas ni terbangkit lewat hari-hari tertentu, apa kerja kita? Pergi bilik air, ambil wudu, jangan sembahyang subuh lagi. Buat dulu 2 rakaat sebelum subuh. Pasal apa Nabi jaga betul? Saya akan cerita yang ketiga kan. Sebab apa? Nabi tak tinggal. Walaupun lewat pun, Nabi utamakan solat sunat sebelum subuh tu kan. Okey, dalil yang ketiga. Di antara ini daripada Ibnu Qayyim rahimahullah. Di antara petunjuk yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan, iaitu baginda mencukupkan diri dengan melakukan solat sunat, solat fardu. Dan baginda tidak diketahui melakukan solat sunat rawatib sebelum dan sesudah solat fardu kecuali witir dan solat subuh. Rupanya tuan-tuan, Nabi ni kalau Nabi pergi jalan musafir, solat sunat lain Nabi tinggal. Tapi kalau solat sunat rawatib dan subuh Nabi tak tinggal tuan. Walaupun musafir, Nabi jaga tuan. Kita pernah lagu tu. Hanya sahaja tidak ada sebarang riwayat yang menunjukkan solat ini hukumnya wajib.
Oleh kerana itu, ia termasuk kategori amalan sunat muakkadah. Sangat-sangat dituntut, tuan. Sebab apa orang tak tinggal, tuan? Ini dalil yang kelima, tuan. Iaitu solat sunat rawatib subuh ni lebih baik daripada perkara yang dalam dunia ni. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Solat 2 rakaat subuh ni sebelum subuh lebih baik dunia dan isi dunia. Kalau dunia ni mahal dah, tuan. Tanah seluruh pun berbatih dah ni, ribu. Tu baru tanah. Tu mah, belian, apa tu minyak. Kalau minyak kita boleh kereta pun, RM1 dan kupang. Murah dah ni. Naik RM2, mahal dah. Tu baru cerita. Minyak pun kata mahal dah. Tak, kalau kita semayang sunat sebelum subuh tu, dunia dan isi dunia lebih baik lagi daripada kita semayang solat subuh sunat sebelum subuh tadi. Sebab apa? 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dunia dan isi dunia. Bayangkan, kita kaya, kan? Mungkin duit, tanah bendang tak ada, harta pun tak ada pun, selai sepinggang kita aja. Okey, pagi makan pagi, petang makan petang. Tu dunia nampak kita. Jadi tak ada harta apa pun, nak kutip cukai pun tak badan lah. Kita kena bagi dia pula zakat, dia ni tak ada duit. Contoh. Tapi ibadah di akhirat tu, saham akhirat tu dia kaya raya, kan? Nampak tak? Kita nak, kan? Dunia kita kaya, akhirat lagi kaya. Jutawan dunia, jutawan akhirat, kan? Jadi macam mana? Jangan tinggal 2 rakaat sebelum subuh. Sebab apa? Lebih baik dunia dan isi dunia. Nak apa lagi, tuan? Habis dah, kan? Dunia ni, kan, kalau kita harta semua ni, dunia ni macam-macam. Tapi lebih baik lagi, tuan. Okey, jumlah rakaat yang nak buat. Berapa rakaat tadi? Jumlah rakaat dan waktu mengerjakannya. Solat qabliyah subuh sebanyak 2 rakaat ini didirikan setelah masuk waktu subuh. Antara azan iqamah. Ustaz, saya malam ni letih ni. Boleh tak Ustaz balik Aisyah lagi, saya buat siap-siap lah 2 rakaat. Tak kalut esok. Dia main buat awal. Kan orang boleh kata buat awal tak kalut, kan? Buat siap-siap pukul 11 sebelum lena buat 2 rakaat. Niat apa? Niat solat sunat sebelum subuh 2 rakaat. Boleh tak? Tak kira, tuan. Tak aci. Buat boleh 2 rakaat dapat pahala solat sunat. Tapi pahala dunia dan isi dunia tadi ni, yang awal ni tak boleh, tuan. Sebab dia mesti apa? Orang azan dulu, jawab azan, bangkit, baru buat 2 rakaat. Baru buat solat subuh. Itu dia punya syarat dia, package dia macam tu, tuan. Apa Nabi sebut? Nabi SAW mengerjakan 2 rakaat solat ringan dengan ringan di antara azan dan iqamah solat subuh. Rupanya, tuan-tuan, solat sunat rawatib sebelum subuh ni bukan baca panjang. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dia Al-Baqarah tu, tak perlu, tuan. Sunnah baca panjang solat sunat. Tapi time subuh antara tu bukan panjang dah, pendek dah. Kalau tengok balik pun, Nabi bangkit 1/3 malam terakhir. Tadi ni Nabi dah baca panjang dah. 3 pagi, 4 pagi, 2 pagi tu dia baca panjang dah. Bila azan tu dia baca pendek dah. Dah waktu pun tak banyak, kan? Dah subuh tu azan, nak iqamat 10 minit, 20 minit, itulah kiraan kita. Jadi tak lama mana. Sat saja, tuan. Sifat solat sunat subuh ni pendek, tak panjang. Dosa tak baca panjang, Ustaz? Tak dosa. Kita boleh pendekkan lah. Sedikit orang nak qamat pula. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahih dia. Okey, dikerjakan secara ringkas. Nampak, tuan? Tekankan dalil lain cerita lagi. Rasulullah SAW meringankan pelaksanaan, iaitu dengan membaca surah-surah yang pendek secara ringkas dan pantas. Taklah kata lama mana, pendek dah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW meringankan 2 rakaat sebelum subuh, sehingga aku tertanya, apakah Nabi ni baca Al-Fatihah saja? Nabi ni baca Fatihah saja apa? Cepat Nabi baca, tak lama mana. Ni kita pula, dia baca surah Wadduha pula sebenarnya, bagus baca. Tapi tengok, sebab Nabi baca pendek. Dalil awal tadi ringkas. Aisyah pula kata, aku rasa Nabi baca ni macam baca Fatihah saja. Sat dia, tak lama mana. Hadis riwayat Imam Bukhari, sahih, tuan. Okey, surah apa pula Nabi baca? Kalau pendek tu surah apa Nabi baca? Kita tanya balik. Ada Nabi abang dah kita. Jadi surah yang dibacanya apa dia? Di antara ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika solat sunat, surah sunat qabliyah ni, antaranya apa? Surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun. Itu surah Nabi rajin baca. Awak depa ni malas ada baca surah pendek-pendek, solat sunat. Itu yang Nabi rajin baca.
Cuma nak baca panjang boleh tak? Boleh, tak ada salah. Tapi pada patut dengan apa yang Nabi beritahu tu. Kan? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW biasa membaca dalam solat 2 rakaat sebelum subuh, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul wallahu ahad. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi kita dah baca surah yang pendek tuan. Qul ya ayyuhal kafirun, Qul wallahu ahad. Surah pendek lagi, Qul wallahu ahad, Qul a'udzu binnas pun boleh tuan, tak ada masalah. Dari yang kedua pula, apa pula Nabi Haji baca pula? Al-Baqarah surah yang kedua ayat 136 dan Ali Imran 3 surah yang ketiga ayat 52. 2 ayat ni tuan. Iaitu daripada Ibnu Abbas radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW biasa membaca di antara solat 2 rakaat sebelum subuh, iaitu rakaat pertama membaca qulu amanna billahi wa malaikatihi sebabihlah 136. Daripada rakaat kedua amanna billah washabil tulis bahasa Melayu payah tuan nak baca. Dia tulis bahasa Arab baru kita baca. Apa? Al-Quran. Ali Imran 52 tuan. Okey, ini surah betul Al-Musafirin, betul kitab As-Salatul Musafirin. Solat dan juga musafir. Okey. Al-Baqarah ayat 136 dan Ali Imran ayat 64. Ini pun Nabi Haji baca juga. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu Rasulullah SAW biasa membaca dalam solat 2 rakaat sebelum subuh. Itu ayat 136 dan Ali Imran ayat 64. Jadi ayat ni pendek, satu ayat pun ia juga. Dia ada 3 cara bacaan Nabi baca. Cuma nak baca surah lain pun boleh, tak ada masalah. Dalilnya apa? Itu firman Allah Ta'ala. Oleh itu bacalah mana-mana yang mudah kamu dapat membacanya dari Al-Quran dalam solat. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Yang mudah-mudah yang kita hafal. Jadi yang kedua pula summa qra' ma tayassara ma'aka min Quran. Bacalah sesuatu yang mudah bagimu dari Al-Quran. Kita hafal surah ni, surah pendek, surah ni, bacalah. Cuma janganlah sampai umur 50, 60, 3 kul, 4 kul tu je. Tak betul lah. Kena bacalah surah lain sama. Jadi cerita dia pada patut kita tengok tuan. Jadi surah apa pun boleh. Okey, rupanya tuan-tuan, yang kelima ni dalil dia baring selepas semayang. Lepas semayang boleh lena asal. Pula dah. Tadi suruh semayang, ni suruh lena pula. Bukan kata suruh lena tuan. Apa dalil dia? Setelah mengerjakan solat sunat qabliyah subuh tersebut adalah disunatkan untuk berbaring di atas lambung kanan sebelum mengerjakan solat subuh. Apa dalil dia? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian telah mengerjakan solat 2 rakaat sebelum subuh, hendaklah dia berbaring di atas lambung kanannya. Sebab Nabi kata begitu, kukul letih. Semalam buat tahajud dah 8 rakaat, witir 3 rakaat. Lepas tu azan subuh buat 2 rakaat. Nak tunggu untuk bila azan qamat pula dah lagi landing. Macam itulah. Cuma jangan esok pula pergi masjid Oran, masjid Kangak, apa tu? Masjid Alwi. Banyak orang lena pula dah ni. Kacau masjid ni. Siapa ajak? Ustaz Umar ajak. Bukan ajak tuan. Abang kata kalau tuan-tuan letih boleh landing sah. Bukan kata sunat ni lepas semayang sunat 2 rakaat sebelum subuh mesti lena, mesti baring. Dah, bukan lagu tu. Kalau tuan nak lena, nak lelak Ustaz, nak baring, ambil tenaga, boleh buat. Cuma jangan pergi landing kat tiang hujung tu, orang semayang subuh, dia duduk lena, kukra, kacau lah. Itu betul dengan sunnah pula. Nampak kata, boleh lena Ustaz. Untuk baring Ustaz tu. Bukan kata lena subuh. Terlepas pula semayang subuh tuan. Okey, dari akhir ni, kalau kita hari tu tertinggal solat sunat subuh ni, macam mana? Ada cara nak qada balik. Nak qada ni, nak ganti solat sunat qabliyah subuh kita tu. Apa dalil dia? Sebab bila kata qada ni, apa dalil dia? Bagi mereka yang tidak sempat mengerjakan solat sunat qabliyah subuh ni, maka dia boleh mengqadakannya dengan mengerjakannya setelah matahari terbit. Nampak? Bila nak qada ni bila matahari dah naik, baru qada. Sebab apa ni dalil dia? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak sempat mengerjakan solat rawatib 2 rakaat sebelum subuh, maka hendaklah dia mengerjakannya setelah matahari terbit. Malam hari itu berapa? Ke 6 suku dah. Orang dah azan, orang dah qamat dah. Tok imam pun dah baca surah Al-Fatihah dah. Allah terlepas aku ni solat sunat. Kita apa? Kita semayang subuh, dia betul.
Macam mana nak qada? Sekali lagi dah habis subuh semua wirid semua tu kan. Balik rumah sekali dah matahari naik tu kita qada balik 2 rakaat. Boleh? Ya, itu waktu qada dia. Ustaz, bukan ada dalil kata boleh qada selepas sembahyang subuh? Pun ada cerita juga. Yang mana seorang sahabat ni lepas habis sembahyang, Nabi dah berzikir apa semua tu, sahabat ni bangkit. Dia buat 2 rakaat. Nabi tengok dia sembahyang. Dah habis sembahyang, Nabi tanya dia, bukan ke subuh 2 rakaat? Seolah-olah kata, hang sembahyang apa pula ni 2 rakaat bangkit ni? Orang dah habis sembahyang subuh dah. Hang bangkit tak buat apa 2 rakaat? Ya Rasulullah, aku tadi ni aku main lambat. Aku tertinggal, aku nak sembahyang sunat sebelum subuh. Nabi kata apa? Nabi mengiyakan, boleh. Jadi kita boleh. Cuma janganlah 5 kali main, 5 kali duduk bangkit pula lepas subuh. Tak sunnah lah. Mungkin dah seminggu tu ada sehari kebabah, sebulan tu 2 hari. Gagah lah. Tapi yang betulnya, jangan buat yang tu kan. Buat di rumah nanti. Itu lebih utama lagi. Cuma kalau kadang-kadang, boleh lah. Ni dah, seminggu, dia pergi berdiri kat tiang tu, dia buat 2 rakaat. Jadi, sebab lepas subuh, tak ada solat sunat. Nampak tu jawapan dia. Jadi kalau dia nak qada tadi, ya masih boleh. Cuma jangan jadi amalan selalulah. Sebab nama pun jangan-jarang. Kalau duk idak main, orang azan baru sampai, azan sampai, tu kita kena ubah kita punya cara kita untuk main awal ke masjid. Okey, itu kan. Okey, ni yang tadi. Cuma tuan, kalau tengok balik, ni subuh, okey. 2 rakaat, okey. Okey, solat sunat zuhur pula. Saya sentuh sikit lagi. Solat sunat rawatib zuhur. Iaitu, solat rawatib zuhur adalah termasuk kategori solat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW kan, kecuali dia musafir. Solat sunat lain semua ni Nabi akan buat di rumah dia, di masjid dia. Jadi kalau Nabi musafir, Nabi tinggal hak lain kecuali solat witir dan solat sunat sebelum subuh. Itu Nabi jaga. Hak lain tu tak ada riwayat kata aku semayang belakang Nabi, tengok Nabi buat solat sunat ba'diyah, asar, zuhur ke maghrib ke isya ke, tak ada. Itu yang berlaku. Kita bagi kan. Keutamaan solat rawatib zuhur, iaitu pertama sekali yang kita baca tadi, hindar api neraka. Mengerjakan solat sunat rawatib zuhur dapat memelihara kita ni daripada api neraka. Apa dalilnya? Daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memelihara 4 sebelum zuhur, 4 sesudahnya, Allah akan mengharamkannya dari api neraka. Kita baca tadi. Jadi zuhur tu kalau boleh main awal, buat 2. Ada yang kata, Ustaz boleh buat 4 tak? 4 pun ya. Sebab Nabi kata buat 4 rakaat sebelum. Ada yang baca 4, kita buat 4 terus lah, pun ya juga. Tapi bila tengok balik, kebanyakan Nabi akan buat 2. Itu dalilnya kita buat 2 bagi salam, 2 bagi salam. Dan lagi dah, bila buat 2 bagi salam, dan lagi tambah lagi 2. Kalau buat 4 terus, Allahu Akbar dan 2, bila sampai nak buat 3, tu bila qamat dah, tak ada habis. Itu dia punya cerita dia. Jadi, itu tak ada masalah, boleh berlaku. Sebab apa? Semua tu ada dalil. Cuma itu umum. 4 terus ke 2 ke, itu jadi khilaf ulama. Sebab Nabi tak jelaskan dengan terperinci. Jadi 2 tu boleh. Cuma yang dalil yang kekuatannya yang lebih hampir, semua sifat Nabi kita bangkit malam buat 2. Takut subuh tutup dengan witir. Itu solat sunat lah. Okey, barang siapa yang memelihara, kita baca tadi. Okey, waktu yang afdal untuk beribadah. Rupanya tuan-tuan, tengah hari itu ada waktu yang afdal beribadah. Apa dia tuan? Pada waktu ini pintu langit terbuka. Itu dia tuan. Pintu rumah kita terbuka tengah hari panas. Buka pintu bagi angin masuk. Itu rumah kita. Tapi langit pun ada pintu tuan. Buktinya apa? Nabi Isra Mi'raj naik ke langit. Ada malaikat jaga di pintu langit. Pintu pertama. Malaikat Jibril bersama Nabi bagi salam, jawab salam. Siapa engkau? Aku malaikat Jibril. Siapa bersama engkau? Bersama aku ni Nabi Muhammad. Malaikat pun tak kenal kan. Dia ada pintu pertama, pintu kedua. Itu bukti kata langit ni ada pintu. Cuma kita kata kita pergi bulan, pergi matahari ke apa ni, mana pintu dia? Wallahu a'lam. Mungkin kalau kita tengok balik, yang kita nampak luar ni tinggi mana pun, tu pun mungkin 1 tingkat tak sampai lagi. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Itu alam ghaib. Jadi kita beriman, kita percaya Allah kita benda tu wujud. Ya. Okey, apa dalilnya? Iaitu ianya memudahkan semua amal soleh naik ke atas. Jadi waktu tengah hari tu ada pintu langit dibuka, amal soleh naik ke atas. Daripada Abu Ayyub Al-Ansari bahawa dia bersolat 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian sewaktu dia ditanya,
mengapa anda selalu mengerjakan solat sunat ini? Awak hendak buat solat sunat ni. Dia menjawab, saya melihat Rasulullah SAW selalu mengerjakannya. Nabi buat. Lalu saya pun bertanya seperti itu. Dan baginda menjawab. Dia pun pernah bertanya kepada Nabi benda yang sama. Nabi menjawab, sesungguhnya ada suatu masa di mana semua pintu langit dibuka. Maka saya ingin sekali bahawa pada saat itu ada suatu amal soleh kebaikan aku naik ke atas. Nampak tuan? Jadi dalam satu hari itu, tengah hari itu ada satu masa pintu langit dibuka. Jadi kalau tengok balik ni, kekuatannya waktu zuhur tu lah. Jadi kan kita buat amal soleh tuan. Benda yang mana? Yang Nabi beritahu dengan jelas. Kita pulut tuan. Yang ada dalil kita pulut betul-betul tuan. Itu yang patut kita tengok balik. Okey, cara pelaksanaannya serta hukum-hukum berkaitan. Kan? Waktu mengerjakannya, solat qabliyah zuhur dilaksanakan setelah azan. Mesti masuk azan tu. Jadi saya tahu dia 1:10, 1:8 minit. Azan baru bangkit buat 2 rakaat. Habis buat pula 2, jadi 4 tadi. Semayang zuhur, lohok betul yang betul 4 pula. Habis. Bagi salam, zikir wirid apa semua jangan balik lagi. Buat lagi 2, buat lagi 2 cukup 4. Nampak macam mudah tuan? Kita cuba buat tengok. Boleh kot sekali 2. Nak jadi hari-hari ni, senang tuan. Tak kena main awal ke masjid. Kita tentu lah. Nak ambil cucu lah, nak ambil anak lah, nak ambil beli barang lah. Tengok kalut dia tengah hari tu. Kalau tuan boleh buat yang ni, tuan. Nampak? Sebab tu Nabi beritahu, kena yang hebat tuan. Dia tahu tak ramai mana yang boleh buat. Kalau kita boleh buat tuan, kita orang yang beruntung tuan. Manakala solat ba'diyah zuhur didirikan sesudah solat zuhur. Nak buat siap-siap ustaz, buat 4-4 sebelum zuhur. Tak kalut nanti, tak jadi. Pahala dia ada ikut masa dia, tempat dia. Betul solat yang sama, tapi dia terikat dengan masa, tempat, keadaan. Sebab tu tengok balik. Sebab tu kena mesti ikut sunnah Nabi. Apa yang Nabi ajak kita, baru kita boleh ikut dan kita taati kan. Okey, jumlah rakaat dia berapa rakaat? Sama tadi. Rakaat terdapat 3 pendapat. Ada yang kata 3 pendapat kan? Macam mana? Pendapat pertama, mengerjakan 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepasnya. Yang tadi kita baca tadi. Hadis Ibnu Umar kata, aku telah menghafal daripada Nabi SAW tentang 10 rakaat tadi. 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas isya, 2 selepas maghrib dan 2 sebelum subuh. Campur semua jadi 10. Jadi zuhur tu ada 2 sebelum, 2 selepas. Tu cara pertama. Cara kedua pula 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas dia. Kok tak ada hari tu buat 4. Buat lepas main isya, asar, zuhur buat 2 pula. Dari mana kita ambil? Dari ini. Barang siapa yang mengerjakan solat sunat 12 rakaat sehari semalam, kelak akan dibangun untuknya rumah di syurga satu. Jadi macam mana? 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isya dan 2 sebelum subuh. Jadi dua-dua tu ada dalil. Ataupun yang keempatnya yang tadi ni, mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, Allah haram kita api neraka. Nampak kan? Zuhur ni ada main peranan besar kan? Kemudian kita pergi awal ke masjid, kita buat 4 sebelum zuhur, sembahyang zuhur 4, buat 4 selepas zuhur. Kemudian itu lebih utama lagi. Kok kalut sangat 4 sebelum zuhur, buat 2 selepas zuhur. Campur 12 tadi, satu rumah di syurga. Kok habis kalut lagi, buat 2 sebelum zuhur, 4 zuhur, 2 selepas pun iya 10 rakaat tadi. Kok kalut juga, buat zuhur saja. Jangan tak buat yang tu lagi naik. Sebab tu tinggal yang wajib. Sunat gagah lagi, wajib mesti buat kan. Allah alam saya berhenti dekat ni lah kan. Ada tak nak tanya kan? Maksudnya dia semua ni solat rawatib. Nak buh nama apa pun bubuh lah kan. Kita yang bubuh. Jadi itu kelebihan-kelebihan yang Nabi sebut kan. Allah alam. Ada nak tanya dengan solat tadi rawatib. InsyaAllah dalam minggu depan kita akan masuk tuan-tuan tajuk baru nanti berkaitan dengan kalau ikut dalam buku kita ni, solat rawatib, solat sunat, solat 2 rakaat. Ini dah masuk dah. Solat duha kan. Kita akan sentuh nanti bulan depan solat duha. Ustaz, duha ni nak buat berapa? 2 rakaat ke 4 ke? Nak buat pukul berapa? Pukul matahari naik 7 betul ke? Pukul 8 ke pukul 12 boleh buat lagi? Kita bincang ni. Apa cerita dia? Apa kelebihan dia? Macam mana nak buat dan sebagainya? Apa doa nak baca? Tu dengar orang kata Allahumma tuha engkau ni yang nasyid tu macam mana pula? Kita kemudian nanti apa cerita dia? Ada dah doa Nabi ajar tu.
doa-doa ni. Kalau ada, apa kematan dia? Kalau tak ada, apa dia sebagainya? Kita bincang tentang solat duha minggu bulan depan. Ada tuan tanya tuan untuk tajuk hari ni. Tuan ubat dah, cuma nak ulang kaji balik. Apa dia punya dalil-dalil tentang ibadah kita ni. Baru kita dengar ni, lagi kita kuat, lagi semangat. Sebab sunnah Nabi, oh lagu tu aku buat hari ni macam mana Nabi buat. Seronok lidah. Allah Alam. Ada tuan tanya, ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik sebenarnya. Kenapa saya berhenti dulu nak, insyaAllah. Kenapa saya berhenti dulu, kita jumpa pula pada minggu depan, bulan depan. Subhanallah wa bihamdika, syukur kita sendai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.